Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam yang menyambut ketibaan Ramadan bermula pada hari ini. Saya perkenalkan diri saya Siti Munirah binti Kasim, kurator di Muzium Etnologi Dunia Melayu. Saya mula berkhidmat di Jabatan Muzium Malaysia bermula pada bulan September 2018 dan sebelum ini berkhidmat sebagai pegawai pendidik sosial di Universiti Malaya. Okey, sebelum kita zoom in dengan lebih lanjut tajuk atau segmen yang bakal kita fokuskan pada hari ini, apa kata saya ceritakan sedikit tentang latar belakang Muzium Etnologi Dunia Melayu ini. Okey, Muzium Etnologi Dunia Melayu ini dicetuskan gagasannya oleh cendekiawan Melayu dalam persidangan tamadun Melayu sekitar tahun 1989 dan dibuka secara rasmi bermula tahun 2002 bulan Mac ya. Dan di sini kami mempunyai beberapa peranan di Muzium Etnologi Dunia Melayu. Antara peranan yang dimainkan adalah pengumpulan koleksi, kami juga menjalankan penyelidikan, kami juga menyebarluaskan pengetahuan berkaitan dengan alam Melayu dan pada masa yang sama kami ingin menjadikan muzium sebagai salah satu produk pelancongan negara. Okey, tadi Puan Liza ada cerita, ada bawa semua penonton untuk melihat di sekitar Muzium Etnologi Dunia Melayu kan. Jadi di sini kita mempunyai sebanyak 597 koleksi atau kalau kita gelar artifak lah di sini 597 koleksi dan setiap koleksi ini dibahagikan di beberapa segmen antara seperti segmen yang ditunjukkan tadi, Kosmologi Dunia Melayu yang menerangkan tentang kerangka dan falsafah pemikiran masyarakat Melayu daripada dulu hingga sekarang. Kita juga ada segmen busana Melayu, segmen tentang wayang kulit, menampilkan pelbagai jenis wayang kulit daripada wayang kulit Puwo, wayang kulit Kelantan dan sangat menarik wayang-wayang kulit itu semua. Kena datanglah nanti selepas MCO untuk lihat semua ni di sini ya. Lepas tu kita juga ada segmen persenjataan yang menampilkan senjata pendek, senjata panjang dan senjata-senjata ini memiliki pelbagai jenis koleksi keris yang dikumpul daripada Nusantara dan dapat lihat kita boleh katakan dia begitu rare. Dan tadi Poliza ada tunjuk tadi kan berkenaan dengan nama apa? Pertukangan kayu ataupun besi dan juga tembikar. Jadi dapat tengok tadi kan nilai estetika kehalusan seni yang dihasilkan oleh masyarakat Melayu dalam segmen tersebut. Okey, dan segmen yang kita bakalkan fokus pada hari ini adalah segmen pelayaran dunia Melayu. Jadi saya akan bawa anda semua menceritakan tentang sedikit sebanyak kehebatan dunia pelayaran Melayu. Okey, seperti mana yang kita sedia maklumlah, kehebatan dunia Melayu apabila bercakap tentang dunia pelayaran memang tak dapat dinafikan lagi. Contoh, candi-candi kuno di Jawa Timur memiliki relief tentang pelayaran atau perkapalan alam Melayu itu sendiri. Dan Slamet Munjano juga ada menerbitkan dalam penerbitan beliau tentang prasasti ataupun batu bersurat Kendukan Bukit yang menceritakan tentang perahu yang digunakan dalam peperangan ketika zaman era kerajaan Sriwijaya. Selain itu, catatan sejarah daripada China, Belanda, daripada catatan-catatan sejarah China, Belanda yang saya sebut tadi lagi banyak menceritakan tentang kehebatan pelayaran Melayu sekitar abad 8 hingga ke-16 Masihi. Jadi kita dapat lihat bahawa pada masa yang sama kita dapat lihat kerajaan-kerajaan dahulu seperti kerajaan Sriwijaya, Majapahit merupakan kerajaan yang berasaskan maritim dan arkeologis maritim juga menyatakan bahawa dunia pelayaran sangat sinonim dengan perkembangan politik awal, perkembangan pelabuhan awal dan even perkembangan teknologi perkapalan sendiri. Kita juga dapat lihat melalui sejarah yang diceritakan bahawa masyarakat Melayu sangat pintar dalam merentas samudra. Tidak perlu saya perkenalkan lagi Eric the Black atau Panglima Awang yang merupakan tokoh pelayaran yang mengelilingi orang Melayu pertama yang mengelilingi dunia bersama Ferdinand Magellan.
kita juga memiliki undang-undang ataupun undang-undang laut iaitu yang terkandung dalam hukum kanun Melaka yang menceritakan tentang tata cara pelayaran, tentang peranan nakhoda, tentang masyarakat tentang pelayaran, tentang nakhoda, tentang berkaitan dengan dunia pelayaran itu sendiri. Peraturan perundang-undangan ini melambangkan ketinggian tamadun yang dimiliki oleh masyarakat Melayu. Pada masa yang sama, kita juga memiliki teknologi perkapalan yang tinggi. Sebagai contoh, Man Queen pada tahun 1998 dalam penyelidikan beliau pernah menyatakan bahawa masyarakat Melayu memiliki kapal berukuran 300 tan dan berlabuh di pelabuhan Melaka pada awal perdagangan barat dengan China. Pada masa yang sama, kita dapat lihat perahu-perahu yang dihasilkan juga sangat menarik dan masih lagi dihasilkan oleh tukang-tukang perahu sehingga ke hari ini. Contohnya di Pulau Dugong, Terengganu, masih ada lagi teknologi pembuatan perahu seperti ini. Pada masa yang sama, hikayat Melayu, jika anda pernah baca hikayat-hikayat Melayu, banyak menceritakan tentang pelayaran dunia Melayu. Contoh, hikayat Hang Tuah yang menceritakan pelayaran Hang Tuah ke negara China dan mengadap Maharaja Cina. Selain daripada itu, kita juga ada tentang hikayat Merungwang Wangsa yang menceritakan tentang pelayaran yang ada. Ini membuktikan bahawa identiti pelayaran itu dekat dengan masyarakat situ sendiri sejak daripada dahulu lagi. Dan kita juga dapat lihat masyarakat Melayu sangat mahir dalam bidang mengubah sistem pelayaran mengikut sistem angin. Ini tak dapat dinafikan. Linda Schaeffer melalui buku dia pernah menerangkan bahawa masyarakat Melayu adalah masyarakat samudera yang sangat pintar menentas samudera. Mereka boleh berlayar beribu-ribu batu tanpa menggunakan kompas ataupun carta pelayaran. Ini adalah satu yang menakjubkan, kan? Dan mereka hanya menggunakan alam sekeliling saja. Contoh menggunakan sistem angin, menggunakan sistem bintang, mereka juga menggunakan gelombang laut, mereka juga menggunakan mengetahui warna kedalaman laut itu. Jadi ini melambangkan kepakaran atau yang dimiliki oleh masyarakat Melayu memang tak dapat dinafikan. Jadi terdapat pelbagai faktor sebenarnya yang membawa kepada kehebatan yang dimiliki ini. Antara faktornya adalah kedudukan geografi masyarakat Melayu, kedudukan geografi Melayu, tanah dunia Melayu itu sendiri. Yang kita tahu bahawa masyarakat Melayu terletak di gugusan pulau. Jadi kita dapat tengok air adalah dianggap sebahagian daripada tanah. Tanah air itu terletak di tengah-tengah laluan perjalanan perdagangan dunia. Jadi tidak dapat dinafikan identiti pelayaran itu dekat dengan diri orang Melayu itu sendiri. Dan yang paling penting adalah sikap suka merantau. Jika satu ketika dulu, masyarakat Melayu, golongan muda, mereka harus keluar merantau untuk mencari contoh dalam Kazin Muhammad Tamrin, kajian beliau tentang masyarakat Jawa, beliau menyatakan bahawa masyarakat Melayu mempunyai adat merantau. Jadi melalui adat merantau itu kita boleh lihat sehingga hari ini diaspora masyarakat Melayu tersebar luas hingga ke seluruh dunia. Dan contoh yang kita dapat lihat hingga ke hari ini adalah seperti Melayu di Cape Town, iaitu Melayu Cape Town di Afrika, Melayu di Melayu Surinam iaitu di Amerika Selatan, dan juga Melayu di Cocos, Melayu di Australia. Namun apa yang agak menjadikan apabila penjajah datang kita punya alam Melayu, semua itu cuba dipadamkan oleh penjajah. Masyarakat pada hari ini agak kurang peka akan apa yang dimiliki oleh kehebatan yang kita miliki satu ketika dahulu. Jadi saya rasa mungkin kali ini saya akan bawa anda semua melihat koleksi-koleksi yang dimiliki oleh kita pada hari ini. Dan pada masa yang sama, selain itu pihak tuan-tuan dan penonton boleh, tuan-tuan dan puan-puan boleh lontarkan soalan-soalan dan saya akan jawab di akhir selepas saya bawa anda semua melihat koleksi-koleksi yang kita ada di Muzium Etnologi Dunia Melayu. Oh, mungkin semua hairan kan siapa di belakang saya ni kan? Ni Pak Cik Mat, tapi kita tak cakap pasal Pak Cik Mat hari ni. Dia buat
Wow Bulan. Kita cakap tentang dunia pelayaran ya hari ini. Okey, masih. Okey, apa yang kita ada di sinilah kan, kita dapat lihat ini adalah kotak ke laut. Jadi kotak ke laut ni dibawa oleh nelayan untuk menyimpan peralatan menyimpan ikan, peralatan menangkap ikan. Kita juga tempat digunakan sebagai tempat untuk menyimpan tembakau. Jadi apabila nelayan pulang daripada laut dan mereka menjual-jualan, kotak ke laut ini juga digunakan sebagai tempat untuk menyimpan wang. Dapat kita lihat di belakang kotak ke laut ni, di hujung kotak ke laut ni ada tali kan, tali nilon tu, dan tali tu diguna untuk menggalas kotak ini apabila dibawa ke laut. Pada masa yang sama, kita juga dapat lihat nilai-nilai estetika, ukiran yang dihasilkan menerusi kotak ke laut ini. Dapat lihat masyarakat Melayu gemar menggunakan bahan-bahan di sekeliling. Maksud saya kita dapat lihat flora dan fauna yang digunakan sebagai ukiran untuk kotak-kotak laut. Ini adalah material culture yang melambangkan kebudayaan masyarakat Melayu pada ketika itu. Dan apa yang paling penting juga kita dapat lihat, kotak ke laut ni digunakan sebagai pelampung keselamatan jika berlakunya sebarang jika berlakunya sebarang kecemasan. Jadi ia akan digunakan sebagai pelampung. Selain daripada itu, yang kita tengok macam bulat tu adalah cepu, dan cepu ini digunakan sebagai alat menyimpan makanan dan juga pakaian ya. Dan kita tengok dia diperbuat daripada kayu nangka dan kayu merbau. Saya tak pasti tahu ke kayu nangka, kayu merbau. Mungkin kita kena cek dalam Google nanti. Dan masa yang sama kita dapat lihat ukirannya sangat menarik. Ini melambangkan betapa tingginya nilai kehalusan kita, kehalusan seni budaya kita. Dan kita juga dapat lihat yang ni, yang hujung ni, yang atas bulat ni, kita panggil boya. Boya kaca ni digunakan sebagai penanda untuk laluan kapal. Selain juga penanda arah untuk unjang ikan, bubu mahupun penanda pukat. Ni selalunya digunakan oleh nelayan lah ketika ke laut. Okey, sekarang kita lihat daripada jenis-jenis perahu yang dipamerkan di sini, model-model perahu yang dipamerkan di sini. Kita ada perahu sekoci, tapi perahu di sini kesemuanya perahu yang ada di dalam Malaysia dan kebanyakannya daripada pantai timur. Macam perahu sekoci ni daripada masyarakat Melayu di pantai timur. Dia digunakan untuk memukat dan mengail ikan serta mencandak cotong. Kita dapat tengok dia punya ada perbezaan jugalah daripada segi besarnya perahu tu, daripada dia punya layar yang digunakan. Selain daripada tu, jika di sini semuanya perahu yang berada di Malaysia, macam yang saya sebut tadi, jika sebelum ni anda berpeluang untuk melawat pameran The Lost Kingdom, kami ada menampilkan perahu ataupun kapal sebenarnya daripada Nusantara, iaitu Candik Majapahit. Sangat besar, sangat cantik dan sangat menarik dia punya teknologi yang dapat dilihat. Besar, sangat besar. Dan menerusi kapal Candik Majapahit tu dikatakan digunakan sebagai alat untuk mengawal laluan Selat Melaka pada ketika era Kerajaan Majapahit. Okey, yang ni pula kalau kita tengok yang ni perahu golek gelibat. Dia banyak digunakan di negeri Johor dan Pahang dan digunakan oleh penelayan untuk mengail, memukat di samping sebagai pukat tarik di pantai. Selain daripada itu, yang kita tengok yang colour pink ni, perahu bedar. Saya pernah baca novel tentang Sukma Bedar Bisu, tapi saya rasa mungkin berkaitan dengan yang ni lah kot. Saya rasa perahu bedar ni digunakan di Kuala Terengganu hingga ke Kuala Kemaman dan dia bersaiz agak besar, digunakan untuk mengangkut hasil-hasil pertanian dan tangkapan. Sementara itu perahu bersaiz besar pula digunakan untuk membawa penumpang. Jadi kita boleh tengok saiz dia untuk membawa penumpang. Dan ini saja antara model-model perahu yang kita ada di sini. Ini dan saya ingin tanya penonton,
Tahu ke tak ini apa? Tahu tak ni apa? Tahu tak ni apa? Boleh tengok dulu ni apa? Boleh teka tak ini apa? Okey, kalau kalau ni digunakan sebagai perhiasan, alat perhiasan di perahu. Ini dikenali sebagai okok dan bangau. Kita dapat lihat okok dan bangau, ni ada bentuk bangau dan daripada segi falsafahnya, okok dengan bangau ni memiliki falsafah yang tersendiri, digunakan oleh nelayan dahulu untuk diletakkan di bahagian hadapan perahu, sebuah perahu. Jadi tak banyak sebenarnya penyelidikan yang dijalankan oleh penyelidik tentang okok dan bangau, tapi ada penyelidikan yang dijalankan oleh kurator di Jabatan Museum Nasrul Mi Azam tahun 2019. Bangau dikatakan sebagai objek hiasan perahu, merupakan cerminan kepada pemikiran dan budaya masyarakat Melayu pada satu zaman. Ini adalah material culture yang memperlihatkan seni kebudayaan masyarakat pada satu ketika dahulu. Dan banyak, menurut Nur Razik Selat, dia banyak digunakan di perahu seperti koleh. Perahu ada nama pelbagai jenis, ya, benar, bedar, sekoci, jalora, payang dan pelbagai lagi jenis perahu. Dan kita dapat lihat di bangau ni dia mempunyai maksud tersendiri bagi masyarakat Melayu pada zaman dahulu. Kalau mengikut Mubin Shepherd, beliau mengatakan bangau yang terletak di hadapan ni adalah penjaga perahu atau sail guard. Dan kita harus ingat juga, bangau bukan hanya melambangkan bangau saja. Dia juga kadang-kadang diinterpretasikan dalam bentuk makara, dalam bentuk wayang kulit, dalam bentuk naga. Jadi ini adalah sesuatu menarik. Kita tengok di sini, ya, kalau kita tengok di sini, yang ni bentuk naga kan, bentuk naga. Yang ni bentuk bangau. Dan dalam tu geliga, dia panggil geliga, dia ada geliga dalam tu. So ada bangau, dan di belakang ni okok. Okok bermaksud membongkok. Jadi digunakan di hadapan perahu juga, digunakan untuk pengikat sauh. Apabila perahu berlayar, sauh disangkut kepada okok. Okok diletakkan di bahagian hadapan perahu. Selalunya diletakkan di bahagian sebelah kanan perahu lah, okok ni. Dan selalunya di tengah okok dengan bangau ni kita akan ada caping, tapi kali ni tak ada caping di sini. Jadi di belakang sekali kita ada sangga. Cuba tengok dia punya nilai artistik yang dipamerkan di sini. Ini gambar, ada gambar burung Garuda dan juga saya rasa naga, dan sangat menarik. Kita dapat tengok berapa interpretasi masyarakat satu ketika dahulu. Dan sangga ni diletakkan di bahagian belakang perahu. Jika okok dengan bangau tadi di bahagian depan, sangga kita letak di belakang bahagian perahu untuk memudahkan meletakkan tiang layar sewaktu kerja-kerja memukat dijalankan. Okey, itu saja yang saya rasa yang kita ada tentang berkaitan dengan dunia pelayaran. Ada soalan, mungkin saya boleh jawab soalan yang dikemukakan ataupun pandangan ataupun apa-apa yang boleh. Okey, ada bertanya okok tu apa? Okok ni yang bercantum dia bermaksud bongkok, dia diletakkan di bahagian hadapan bersekali dengan bangau. Jadi okok berfungsi sebagai pengikat sauh. Apabila perahu berlayar, sauh disangkut pada okok-okok, diletakkan di bahagian hadapan perahu belah kanan perahu. Bahagian kanan, ya. Okey. Ada lagi soalan? Jika mungkin ada nak tanya berkaitan dengan kotak ke laut ke, ataupun sejarah pelayaran ke. Tapi saya dah terang dah tadi sejarah pelayaran kan. Okey, selain daripada tu, kalau kita tengok
perahu Melayu ada pengaruh daripada Cina ke? Kalau yang ni saya rasa kalau ada pengaruh daripada China mungkin ada sebahagian besar, sebab kalau kita tengok daripada segi perdagangan yang dibawa, jadi secara tak langsung asimilasi tu mungkin ada serba sedikit. Jadi tapi kena rujuk lagi lah penyelidikan yang dijalankan oleh pakar-pakar dalam bidang ni lah. Soalan lagi? Okey, kenapa bangau? Bangau merujuk kepada bentuk bangau. Kenapa bangau? Soalan dia kenapa bangau? Okey, bangau kalau kita tengok, bangau adalah, kita tengok kalau daripada segi bangau itu sendiri. Bangau tu kalau dia selalu duduk, burung bangau dia selalu duduk di atas kerbau kan. Jadi dia melihat ikan. Jadi bagi masyarakat Melayu satu ketika itu dinamakan sebagai bangau untuk turun ke laut, jadi sebagai untuk turun ke laut untuk mencari rezeki. Jadi apabila bangau duduk di ikan, bangau tu sebagai lambang untuk mendapat lebih ikan, mendapat lebih rezeki untuk nelayan yang turun ke laut. Jadi kalau kita lihat lagi, apa yang kita dapat lihat? Kalau tentang okok dengan bangau ni, kita dapat tengok dia punya daripada nilai, daripada segi sejarahnya dikatakan bahawa okok dengan bangau ni daripada kerajaan Langkasuka, sebab kebanyakan okok daripada bangau ni asal daripada pantai timur, banyak didapati pada timur dan sehingga kini masih lagi digunakan dan diguna pakai sehingga ke hari ini. Dan kalau kita pergi di selatan Thailand pun masih ada lagi tentang okok dengan bangau ni di perahu-perahunya. Dan jadi saya rasa setakat ini saja masa. Ada lagi soalan nampaknya. Saya ada soalan lagi. Okey, perahu menggunakan perahu motif burung petalawati. Okey, kalau yang ni sebelum ni yang saya mention tadilah, kita pernah menganjurkan satu pameran The Lost Kingdom. Kita juga ada tentang perahu yang dipamerkan di situ, iaitu perahu petalawati dan tentang petala Indra. Kalau apa yang saya tahulah, petalawati merujuk kepada perahu yang mewakili perahu perempuan, simbol kepada keperempuanan. Kalau petala Indra mewakili kepada lelaki. Jadi boleh tengok, tapi sebab boleh baca dengan lebih lanjutlah tentang perahu petalawati kelak. Jadi saya rasa mungkin masa tidak mengizinkan. Jadi masih ada lagi ke soalan? Jadi saya rasa jadi jika ada lagi soalan yang ingin ditanya dengan lebih lanjut, pihak tuan-tuan dan puan-puan boleh email saya ataupun pihak kami akan menjawab soalan-soalan tersebut di dalam Facebook Jabatan Muzium Malaysia. Pada masa yang sama, jika ada lebih soalan lagi, boleh email kepada saya, sitimunirahkasim@jmm.gov.my. Dan pihak tuan-tuan juga boleh follow Facebook kami, Muzium Etnologi Dunia Melayu, untuk mengetahui aktiviti, perkembangan ataupun maklumat-maklumat lanjut tentang Muzium Etnologi Melayu itu sendiri. Sebelum saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton pada hari ini. Sebelum saya mengundur diri, ingin saya memetik kata-kata Hamka tentang apa yang kita tunjukkan pada hari ini. Okey, kata-kata Hamka. Kehidupan itu laksana lautan. Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas, tidak akan tercapai olehnya tanah tepi. Sekian, terima kasih.